PRN Johor telah berakhir. Barisan Nasional telah dipilih sebagai parti yang membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Kini persoalannya, siapa pula Menteri Besar? Jika sebelum ini hanya satu nama dicanang-canang iaitu Datuk Hasni Mohamad, kini ada pula nama-nama lain disebut-sebut. Datuk On Hafiz antara yang disebut sebagai calon Menteri Besar Johor. Bagaimana dengan janji BN untuk menstabilkan negeri itu? Dan adakah disebabkan sokongan dan kedudukan orang muda di negeri itu pada PRN kali ini menyebabkan muncul nama dalam kalangan pimpinan muda untuk mengemudi negeri itu? Dan kita nak membincang lanjut mengenai situasi ini. Dan bersama saya ialah pensyarah pengajian sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Syaf. Baik. Selamat tengah hari, selamat petang. Selamat tengah hari, selamat petang. Baik Tuan, kita masih nak memberi fokus kepada situasi di negeri Johor ketika ini. Masih belum ada sebarang jawapan siapa yang akan menduduki kerusi Menteri Besar itu. Jadi bagaimana Tuan sendiri sebagai seorang penganalisis melihat situasi yang berlaku ketika ini? Apa dilema sebenarnya yang mungkin membelenggu Barisan Nasional sendiri? Ya, barangkali ini salah satu perkara yang di luar jangkaan ramailah. Kerana sepanjang yang kita pantau pilihan raya Johor ini, daripada mula, pertengahan dan akhir, naratif Datuk Seri Hasni Mohamad Adun Benut ini menjadi Menteri Besar Johor menjadi satu naratif yang kuat. Maka ia dikaitkan dengan bagaimana pendekatan politik yang kita kata stabil dikemukakan oleh Barisan Nasional itu banyak dikait rapatkan dengan personaliti beliau sebagai seorang Menteri Besar yang tenang, berpengalaman, ya, yang pendekatannya sederhana. Ini saya rasa satu naratif yang bukan saja dalam aspek menjual Barisan Nasional kepada pengundi, tetapi juga berjaya menyertapadukan Barisan Nasional di Johor. Tetapi itulah, kita juga tertanya-tanya mengapa terjadinya polemik ini, sehingga kan kita dikejutkan dengan kenyataan rasmi Datuk Seri Hasni yang menyatakan beliau bersedia untuk menyokong calon muda, sehingga kan timbul desas-desus ada dua nama juga dikemukakan, iaitu Adun Ringgit Datuk Puat Zarkashi dan juga Adun Macap Datuk On Hafiz Ghazi. Jadi saya rasa dalam hal ini kita memang harus menunggu perkenan daripada istana, kerana perkenan tuanku juga merupakan satu proses dalam melantik Menteri Besar. Ya, tetapi saya secara asasnya mahu melihat UMNO sendiri keluar dan tampil untuk menjelaskan perkara ini, kerana itu hak rakyat, terutama pengundi di Johor, untuk tahu mengapa ini berlaku. Dan yang paling penting adalah kerana ketika kempen, kebanyakan masyarakat dan pengundi negeri Johor memang mahu melihat Datuk Seri Hasni kembali menjadi Menteri Besar, dan sekarang ini nampaknya mungkin tidak berlaku dan ini perlu dijelaskan. Baik, bila bercakap mengenai mandat yang diberikan oleh rakyat pada pilihan raya negeri tempoh hari, jadi bagaimana pula kita nak menangkis persepsi? Mungkin ketika membuat pengundian, rakyat di negeri Johor sudah tahu sekiranya Barisan Nasional diangkat semula menjadi kerajaan negeri, Datuk Hasni Mohamad dipilih sebagai Menteri Besar. Jadi adakah perkara ini sedikit sebanyak akan mengganggu persepsi, ataupun mungkin rakyat Johor berfikiran yang seperti janji Barisan Nasional sudah menang, sesiapa pun yang mengemudi kerajaan itu terpulang pada parti? Bagaimana pendapat Tuan? Ya, kalau saya perhatikan sepanjang berada di Johor, saya rasa Datuk Seri Hasni ini menjadi poster boy dan sentiasa dijual dalam setiap kempen. Maka saya rasa naratif beliau akan mengambil alih pentadbiran selepas saja Barisan Nasional mendapat mandat yang katanya diperlukan bagi memastikan kestabilan kerajaan di bawah pimpinan beliau, yang sebelumnya tidak berlaku disebabkan kerajaan campuran. Jadi saya rasa dalam hal ini orang memerhatikan bahawa tiba-tiba keputusan tidak ataupun tidak memihak beliau untuk menjadi Menteri Besar barangkali memang memerlukan penjelasan. Tetapi apa yang saya perhatikan juga adalah barangkali dalam hal ini yang kita risaukan dua perkara. Apakah ini akan mengganggu dinamika kepimpinan politik Barisan Nasional UMNO di Johor, dan sudah tentu apakah ini akan digunakan dalam persidangan UMNO, Perhimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung esok, kerana kedua-dua ini berkait rapat dengan perjalanan Barisan Nasional UMNO untuk membina satu naratif yang lebih padu menuju ke PRU ke-15.
Tetapi kalau kita berbalik dalam aspek Johor, ya Syaf, 40 kerusi yang dimenangi itu sudah cukup membentuk satu kerajaan yang stabil. Jadi siapapun yang menjadi menteri besar itu, saya rasa yang paling penting adalah membentuk gabungan yang mantap bagi memastikan beliau mendapat kerjasama exco-exco yang berkebolehan itu bagi membawa Johor kepada yang sepatutnya. Jadi siapapun menteri besar itu, ini barangkali tanggungjawab dia yang terbesar. Cuma apakah menteri besar yang sepatutnya dilantik ini, iaitu Datuk Seri Hasni Mohamad, dan siapa yang menggantinya ini mampu untuk mencipta kerjasama ini, dan yang paling penting sekali menjaga integriti dan kestabilan Barisan Nasional, terutamanya UMNO dalam konteks kepimpinan di negeri Johor. Itu yang barangkali menarik untuk diperhatikan. Baik, saya suka juga Tuan ada cakap tadi mengenai bagaimana individu yang bakal diangkat sebagai menteri besar ini boleh meyakinkan exco-exco yang akan berkhidmat bersama dengan dia dalam menerajui negeri Johor sendiri. Jadi apa perkara pertama yang perlu dilakukan oleh bakal menteri besar ini dalam, orang kata, nak mengukuhkan Parti Barisan Nasional sendiri dan memberikan keyakinan kepada rakyat negeri Johor, Tuan? Ya, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu dilakukan. Memandangkan saya telah turun ke Johor dan melakukan sedikit temu bual dan juga bertanya kepada mereka. Kebanyakan mereka mengemukakan permasalahan yang sama, iaitu bagaimana ekonomi negeri Johor sangat-sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 dan mereka memerlukan remedi ekonomi yang segera. Ya, baik dari sudut langsung ataupun tidak langsung, itu jelas. Ya, kalau tidak, saya pun tidak menjangkakan isu 10K KWSP itu menjadi satu yang besar kepada pengundi di sini. Jadi saya rasa siapapun yang menjadi menteri besar, mandat itu besar harus digambling dengan baik. Yang pertama sudah tentu mencari gandingan yang mantap di kalangan 40 ahli yang berhormat itu, siapa yang berkebolehan, berpengalaman dan mampu untuk melakukan kerja-kerja, dan sudah tentu kepimpinannya sebagai menteri besar itu harus fokus kepada permasalahan sebenar. Apa permasalahan sebelah di Johor ni, iaitu cuba mencari jalan supaya ekonomi itu kembali rancak, boleh berunding, kalaupun tidak menggunakan kerajaan persekutuan, mungkin boleh menggunakan hubungan baik bersama jiran-jiran. Sebab kita di Johor ni ingat Singapura saja, tidak. Sebenarnya bagaimana juga pulau-pulau di wilayah Indonesia itu bergantung harap kepada ekonomi Johor, dan juga bagaimana seperti mana Johor juga bergantung harap kepada ekonomi di Singapura. Jadi ini semua perlu digambling. Dan sudah tentu kalau isu KWSP ini memberi kita gambaran bahawa rakyat Johor mahu barangkali cash ataupun cash assistance yang segera kepada mereka. Jadi kalau tak boleh minta kerajaan persekutuan, mungkin kerajaan Johor boleh fikir bagaimana untuk mencari dana mereka sendiri dan memberikannya kepada warga Johor. Jadi saya rasa isu asas pokok siapa pun jadi Perdana Menteri, ekonomi rakyat, itu yang paling prioriti bagi masyarakat Johor ketika ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Mujib Abdul Muiz, pensyarah pengajian Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, dan semestinya kami akan terus membawakan perkembangan terkini mengenai situasi semasa di negeri Johor.